Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar untuk subjek tajwid. Boleh buka muka surat 37 buku teks. Ya, buku teks tajwid, buka muka surat 37. Kita akan belajar tentang tajuk pengenalan resam Osmani. Itu tajuk besar dia. Tajuk kecilnya adalah tulisan dan penulisan Al-Quran. Baik, ada kelas yang dah masuk bab ni. Ada juga kelas yang belum lagi masuk bab tulisan dan penulisan Al-Quran. Jadi yang dah belajar boleh jadikan ini sebagai ulang kaji. Yang belum belajar kena dengarlah. Baik, buka muka surat 37. Baik, tengok dalam kotak berwarna pink ataupun coklat tu. Baik, Ustaz baca, kamu semak dan boleh ulang apa yang Ustaz baca. Baik, tulisan dan penulisan Al-Quran. Terdapat perbezaan di antara khat dan resam. Baik, di sini maknanya ada perbezaan di antara khat dan resam. Khat dan resam adalah dua perkara yang berbeza. Khat lain, resam juga adalah maksudnya lain. Baik, apa kata dia? Sambung. Khat berhubung dengan pembentukan huruf, manakala resam adalah mengenai pembentukan perkataan menerusi huruf-huruf hijaiyah. Baik. Khat. Apa itu khat? Khat adalah yang berkait ataupun yang berhubung dengan pembentukan huruf. Maknanya nak menulis huruf tersebut, itulah disebut sebagai khat. Nak membentuk huruf-huruf tersebut disebut sebagai khat. Contoh, nak menulis alif, nak menulis huruf ba, nak menulis huruf ta, maka itu semua dikaitkan dengan khat. Baik, kemudian seterusnya dia kata, manakala resam adalah mengenai pembentukan perkataan menerusi huruf-huruf hijaiyah. Resam pula adalah satu cara untuk membentuk perkataan menerusi ataupun menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Maknanya resam ini adalah cara kita membentuk ataupun menulis perkataan yang mana perkataan itu terdiri daripada beberapa huruf. Maknanya huruf-huruf apabila digabungkan akan membentuk perkataan. Maka nak menulis perkataan itu disebut sebagai resam. Baik, seterusnya. Menurut sejarah, penulisan ayat-ayat Al-Quran telah dilakukan di bawah pengawasan yang pertama, Nabi Muhammad SAW ketika di awal penurunan wahyu Al-Quran dengan menggunakan khat Al-Anbari Al-Hairi. Baik, jadi pada peringkat permulaan penurunan wahyu Al-Quran, masa mula-mula Al-Quran diturunkan, maka pada ketika itu Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabat untuk menulis wahyu Al-Quran tersebut, yang mana mereka menggunakan kaedah khat Al-Anbari Al-Hairi. Jadi pada ketika itu Nabi Muhammad SAW yang menjadi ketua ataupun yang mengawasi sahabat dalam menulis wahyu Al-Quran. Baik, yang kedua, Khalifah Uthman bin Affan pada zaman selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan khat Al-Hijazi. Baik, jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, iaitulah Khalifah yang kedua, Khalifah yang ketiga, selepas Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar,
kemudian barulah Khalifah Uthman bin Affan, maka pada ketika itu dialah yang menjadi ketua, dialah yang mengawasi penulisan Al-Quran, yang mana pada ketika itu menggunakan khat Hijazi. Jadi kat sini ada dua zaman. Yang pertama ketika Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad lah yang menjadi ketua ataupun yang mengawasi projek menulis Al-Quran. Manakala pada zaman setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka Khalifah Uthman bin Affan lah yang menjadi ketua ataupun yang mengawasi projek menulis Al-Quran. Baik, seterusnya perenggan terakhir. Selepas itu timbul usaha menukarkan bentuk tulisan dari khat Hijazi kepada khat-khat yang lain seperti khat nasakh, thuluth, riq'ah dan lain-lain. Jadi pada zaman Khalifah Osman menggunakan khat Hijazi, kemudian selepas daripada zaman Khalifah Osman, tulisan Al-Quran itu mula diubah menjadi bukan tulisan diubah, tapi bentuk tulisan itu diubah daripada khat Hijazi kepada khat-khat yang lain. Contohnya khat nasakh, khat thuluth, khat riq'ah dan juga khat yang lain. Habis. Jadi untuk kali ini anak-anak murid dah boleh bezakan antara khat dan juga resam. Apa itu khat dan apa itu resam. Kemudian yang kedua, murid-murid tahu siapakah yang menjadi ketua ataupun yang mengawasi projek menulis Al-Quran. Pada zaman Nabi Muhammad lah yang menjadi ketua, yang mengarah agar sahabat menulis Al-Quran. Yang kedua, iaitu selepas Nabi Muhammad SAW wafat, pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, dialah yang menjadi ketua menguruskan projek menulis Al-Quran. Baik, itu sahaja pengajian ataupun kelas untuk kali ini. Boleh baca balik, semak balik dan juga ulang kaji supaya lebih faham. Wallahu a'lam bishawab.